السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu semula, yakni kuliah secara online dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bogha dan Ali Asyarbaji. Dan pada hari ini Al-Bayan Resources Channel akan membincangkan tajuk qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Ini bermaksud kita masih di dalam membincangkan hal berkenaan dengan puasa. Dan pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk daripada tajuk puasa pada bahagian qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Yang pertama, musafir dan orang sakit. Yang pertama, musafir dan orang sakit. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit ataupun musafir, dia wajib mengqadanya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Sekiranya dia tidak mengqadakannya disebabkan bermudah-mudah, yakni dia ambil ringan dengan perkara ini sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya, dia berdosa dan diwajibkan qada beserta membayar fidyah. Fidyah ialah memberi makan kepada orang fakir dengan satu cupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Perkara ini bertambah dengan bertambahnya tahun. Satu cupak sama dengan lebih kurang 600 gram. Qada, apa maksud qada? Qada yakni melakukan satu kewajipan di luar waktu. Fidyah pula yakni tebus ataupun ganti. Yang bermaksud fidyah ialah suatu yang dibayar untuk menebus diri, baik berbentuk harta ataupun tubuh badan. Yang ini tindakan yang dilakukan kerana kekurangan dalam salah satu amalan ibadah, itu masuk fidyah. Jadi di sini ada dua istilah, istilah qada dan juga istilah fidyah. Jadi secara ringkasnya, qada adalah satu amalan ataupun satu kewajipan dilakukan di luar waktu. Berbeza dengan fidyah. Fidyah adalah tebus ataupun ganti. Ini dalam perkara berkenaan dengan orang yang bermusafir dan orang sakit. Orang yang musafir dan orang sakit boleh meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab sakit dan musafirnya, walaupun sebegitu wajib qada sebelum datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Andai kata seseorang itu tidak mengqadanya disebabkan bermudah-mudah mengambil ringan perkara itu sehingga masuk Ramadan yang lain,
maka perbuatan itu berdosa dan diwajibkan qada berserta dengan bayar fidyah. Dan apa yang dimasukkan bayar fidyah di sini, yakni membayar satu cupak makanan asasi untuk setiap hari yang ditinggalkan, dan kadar satu cupak itu yakni lebih kurang 600 gram. Sekiranya keuzurannya berterusan seperti sakit yang berterusan sehingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya, dia tidak diwajibkan kecuali qada dan tidak perlu mengeluarkan fidyah kerana melewatkan qada itu. Sekiranya dia meninggal dunia dan tidak sempat qada pula, maka dia sama ada mati sebelum mampu mengqadakannya ataupun mati selepas mampu mengqadakannya tetapi tidak mengqadakannya kerana lalai. Jika dia mati sebelum mampu mengqadakannya, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu meminta orang lain mengqadak baginya kerana dia tidak melalaikannya. Barang siapa yang mati selepas mampu mengqadakannya, maka walinya disunatkan mengqadak hari-hari yang ditinggalkan bagi pihaknya. Ini orang yang meninggal, orang yang sakit berterusan sehingga membawa kepada matinya, yang mana orang yang begini dia tidak wajib untuk membayar fidyah dan tidak perlu untuk diqadakkan. Dan seorang yang dia mati dan dia tidak qada dengan sebab kelalaiannya, di mana dia hendaklah orang ini adalah berdosa dan juga sunat bagi orang yang hidup untuk mengqadakkan puasa yang ditinggalkannya. Maksud wali di sini adalah kaum karabahnya. Dalil ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 1851, dan Muslim 1147 daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yani sabda Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, barang siapa yang mati dan dia masih ada puasa yang tidak diqada, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Dan hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari 1852, Imam Muslim 1148 meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang lelaki telah datang menemui Nabi SAW. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dan dia meninggalkan 1 bulan puasa. Apakah aku perlu mengqadakkannya bagi pihaknya? Jawab baginda, ya, hutang Allah lebih berhak untuk dijelaskan. Ini adalah merupakan 2 hadis berkenaan dengan qada. Hadis yang pertama menyebutkan, yang bermaksud barang siapa yang mati dan dia masih ada puasa yang tidak diqada, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Dan hadis yang kedua pula berkenaan dengan satu orang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dan dia meninggalkan 1 bulan puasa. Apakah aku perlu mengqadakkannya bagi pihaknya? Jawab baginda, ya, hutang Allah lebih berhak untuk dijelaskan. Jadilah di sini wali yakni digalakkan untuk mengqadakkan puasa yang ditinggalkan oleh orang yang diwalikannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Puasa orang lain bagi pihaknya adalah sah apabila mendapat keizinan salah seorang kerabahnya. Sekiranya dia berpuasa tanpa mendapat keizinan dan wasiat daripada si mati, maka puasa ganti tersebut tidak sah. Puasa orang lain selain pada kerabah sah, tapi dengan syarat mendapat keizinan daripada kerabah. Dan kalau seorang yang bukan qarabah berpuasa tanpa ada wasiat daripada si mati, di mana
puasa ganti itu tidak dikira sah. Sekiranya tidak ada seorang pun yang berpuasa bagi pihaknya, maka hendaklah dikeluarkan satu cupak makanan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Makanan tersebut wajib dikeluarkan daripada harta pusaka yang ditinggalkannya. Sama seperti hutang, sekiranya dia tidak memiliki harta, maka orang yang lain boleh mengeluarkan bagi pihaknya dan terlepas dosanya. Sekiranya orang yang tidak berpuasa mati tanpa dia qada, tidak sempat qada puasanya, di mana andai kata tidak ada orang yang sanggup untuk mengqadakan ganti puasanya, yang mana caranya hendaklah diambil satu cupak, diambil harta si mati, dan hendaklah dibayar satu hari yang ditinggalkan tu kadar satu cupak makanan. Andai kata dia meninggalkan puasa dan dia tidak qada dan dia meninggal sedangkan dia mampu untuk qada, contohnya 10 hari yang ditinggalkannya, di mana hendaklah diganti puasa itu dengan membayar secupak makanan setiap hari, yakni nisbah kepada setiap hari yang ditinggalkan. Imam Tirmizi, nama hadis 817 meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, katanya, barang siapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan yang belum diqada, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan bagi pihaknya. Dan dalam hadis yang lain pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nombor 2401, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya bermaksud, apabila seorang itu sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia dan tidak berpuasa, hendaklah diberi makan bagi pihaknya. Yang kedua, orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Yang kedua, orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Apabila orang yang terlalu tua terpaksa berpuasa, dia wajib bersedekah satu cupak makanan asasi bagi setiap orang yang ditinggalkannya. Dan dia dan para walinya tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut. Yang orang tua yang terpaksa berbuka, tidak mampu untuk berpuasa, dia wajib bersedekah satu cupak makanan asasi bagi menggantikan hari-hari puasa yang ditinggalkan. Dia dan para walinya tidak diwajibkan kecuali perkara berikut. Hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari 4235 meriwayatkan daripada Atha, katanya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Al-Baqarah ayat 184, yang bermaksud, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Ini fidyah dengan sebab tidak berpuasa kerana tua, tidak mampu berpuasa, di mana bayar fidyah. Fidyah adalah secupak makanan asasi, kadarnya lebih kurang 600 gram. Satu cupak lebih kurang 600 gram. Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak dimansuhkan. Ini ayat ini tidak dibatalkan. Ia ditujukan kepada orang lelaki dan wanita yang terlalu tua dan tidak mampu berpuasa. Mereka hendaklah memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Di antara perkara yang mesti diketahui ialah orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, hukumnya sama dengan hukum orang yang terlalu tua yang tidak mampu berpuasa. Dia dibenarkan untuk berbuka dan bersedekah pada setiap hari yang ditinggalkan dengan satu cupak makanan asasi. Begitu juga dengan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia tidak mampu berpuasa dan sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Sama hukumnya dengan orang tua, yang mana dia hendaklah bersedekah pada setiap hari, kadar satu hari, kadar secupak makanan asasi. Yang ketiga,
perempuan hamil dan menyusukan anak. Apabila wanita hamil yang menyusukan anak berbuka, maka tindakannya itu sama ada kerana bimbangkan dirinya atau bimbangkan anaknya. Yang ini perempuan hamil yang menyusukan anak. Yang mana perempuan hamil yang menyusukan anak ini, dia tidak berpuasa ataupun dia berbuka puasa. Sama ada berbuka puasa tu kalau dia takut mudarat kepada dirinya dengan sebab berpuasa, ataupun dia takut mudarat kepada anaknya. Kalau dia berpuasa, kemungkinan anak itu tidak dapat susu yang cukup untuk dia menyusu dengan sebab berpuasa. Dua keadaan buat perempuan hamil dan menyusukan anak, sama ada dia bimbang kepada diri dia sendiri takut mudarat dengan sebab puasa, ataupun dia bimbang sebab anaknya tidak dapat menyusu dengan sebab dia berpuasa. Sekiranya dia berbuka kerana bimbangkan wujudnya mudarat terhadap dirinya apabila dia berpuasa, maka dia wajib qada sahaja sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Persoalan yang pertama, perempuan yang berbuka puasa kerana takut mudarat dirinya, dia mengandung, dia takut mudarat pada dirinya, dia berbuka puasa, maka dia wajib qada sahaja sebelum datang bulan Ramadan tahun yang akan datang. Yang ini dalam keadaan ini dia hanya wajib qada sahaja tanpa membayar fidyah. Kita ulang, perempuan yang mungkin dia hamil ataupun mungkin dia menyusukan anak, di mana dalam keadaan ini dia takut kalau dia berpuasa boleh mudaratkan kepada diri dia, di mana dia boleh berbuka puasa, walaupun segitu wajib untuk dia qada puasanya sahaja sebelum datang bulan Ramadan yang berikutnya. Di mana hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis 715, Imam Abu Daud hadis nombor 2408, dan selain mereka meriwayatkan daripada Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, yang mana sabda baginda SAW, Inna Allah Ta'ala wada'a lal musafiri as-sawma wa syatra as-salat wa 'anil hamili aw muradi'i as-sawm. Inna Allah Ta'ala wada'a lal musafiri as-sawm wa syatra as-salat wa 'anil hamili aw al-muradi'i as-sawm. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat puasa orang yang musafir, ini orang yang berbuka dan telah mengurangkan sembahyangnya, tidak dikasarkan sembahyangnya, dan diangkat puasa daripada orang yang hamil dan sedang menyusukan anak. Maksud mengurangkan sembahyang ialah memberi kelonggaran untuk mengkasarkan sembahyang. Maksud mengangkat puasa ialah membenarkan berbuka dan diminta supaya mengqadaknya. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita tentang situasi orang yang berbuka puasa dengan sebab dia hamil ataupun dia musafir atau dia menyusukan anak. Dalam keadaan ini, hadis ini kita ulang, maksudnya sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat puasa orang musafir, yakni boleh berbuka. Orang yang bermusafir lebih dua marhalah, dia boleh berbuka puasa. Dan juga orang yang bermusafir dan telah mengurangkan sembahyangnya, yang Allah SWT mengurangkan sembahyang orang bermusafir dengan sebab qasar, dengan cara qasar. Ini kita ulang, orang yang bermusafir berdasarkan hadis ini boleh dia tidak berpuasa, yang ini boleh berbuka puasa. Dan juga orang bermusafir juga Allah Ta'ala memberi keringanan bagi dia untuk qasar sembahyang. Zuhur dijadikan dua, qasar dengan sebab musafir, atau asar dijadikan dua, isyak dijadikan dua. Itu maksudnya dikurangkan sembahyang bagi orang yang musafir. Maksud musafir di sini berpergian lebih daripada dua marhalah, mana lebih kurang 83 km dan lebih. Bolehlah seorang tu kalau dia bermusafir dalam bulan Ramadan, dia tidak berpuasa tapi wajib untuk qada selepas Ramadan sebelum daripada masuk Ramadan yang lain. Dalam hadis yang sama, dan diangkat puasa daripada orang yang hamil dan sedang menyusukan anak. Begitu juga
boleh berbuka puasa ataupun tidak berpuasa bagi orang yang hamil dan sedang menyusukan anak. Orang yang hamil dan menyusukan anak ni ada dua keadaan. Sama ada dia takut dengan dia berpuasa mudarat pada diri dia, ataupun dia berpuasa dia boleh mudaratkan anak yang disusukannya, mungkin kekeringan susu. Apabila perempuan mengandung berbuka kerana bimbangkan anaknya seperti bimbang berlakunya keguguran sekiranya berpuasa, ataupun perempuan yang menyusukan anak bimbangkan kekurangan susunya, lalu anak itu mendapat mudarat sekiranya berpuasa, dalam keadaan ini dia wajib qada dan bersedekah satu cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ini ada dua permasalahan di sini. Dan ini orang perempuan yang mengandung dan orang perempuan yang menyusukan anak. Orang perempuan yang mengandung dan menyusukan anak ini dua keadaan. Dia tidak berpuasa sebab takut mudarat kepada diri dia, di mana dia hanya wajib qada puasa sahaja. Dan orang perempuan yang mengandung dan menyusukan anak, dia bimbang kalau dia berpuasa boleh mudaratkan anak dalam kandungan atau mudaratkan anak yang disusukannya. Dia kena qada dan juga kena bayar fidyah satu hari kadar secupak makanan, secupak lebih kurang 600 gram. Masalah yang sama dengan masalah ini adalah orang yang terpaksa berbuka puasa untuk menyelamatkan orang lain yang sedang diancam kemusnahan. Dia wajib mengqada puasanya dan bersedekah dengan satu cupak makanan. Masalah ini sama dengan masalah orang yang berbuka puasa kerana untuk menyelamatkan orang lain, di mana dia berbuka puasa bukan sebab takut mudarat diri dia, tapi takut mudarat orang lain. Orang yang macam ni, dia berbuka puasa tidak berdosa, cuma wajib baginya untuk mengqada puasanya selepas Ramadan, sebelum masuk Ramadan yang berikutnya, dan juga hendaklah dia membayar fidyah, yakni kadar secupak makanan. Secupak makanan kurang lebih 600 gram. Di mana Imam Abu Dawud ada meriwayatkan hadis nombor 2318, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang bermaksud dan wajib ke atas orang yang tidak berdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang yang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Hadis ini bersandarkan kepada ayat 184 daripada surah Al-Baqarah. Ini dalil bagaimana boleh tidak berpuasa bagi orang yang dia nak menyelamatkan orang lain sehingga dia tidak berpuasa. Beliau berkata ayat ini merupakan rukhsah keringanan bagi lelaki dan wanita yang telah tua, kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa lalu mereka berbuka. Mereka hendaklah memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ayat ini merupakan rukhsah bagi wanita hamil dan sedang menyusukan anak. Sekiranya mereka bimbang terhadap anak mereka, mereka boleh berbuka dan hendaklah memberi makan fakir miskin. Ayat ini secara umum memberi keringanan bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, bagi orang sakit yang tidak mampu berpuasa, orang yang menyelamatkan orang lain sehingga dia terpaksa berbuka puasa. Termasuk juga ayat ini sebagai dalil bagi orang perempuan yang hamil dan juga menyusukan anak, dia boleh tidak berpuasa. Walaupun sebegitu, seperti keterangan yang tadi, yakni wanita yang hamil atau yang menyusukan anak, kalau dia tidak berpuasa dengan sebab takut mudarat kepada diri dia, dia hanya wajib qada. Berbeza wanita hamil dan menyusukan anak, takut dia keguguran bagi wanita hamil dan juga takut wanita menyusukan anak boleh memberi mudarat kepada anaknya, dia wajib qada dan juga bayar fidyah. Dua keadaan yang berbeza. Kalau takut mudarat kepada diri, hanya qada sahaja. Takut memberi mudarat kepada anak, dia qada dan juga bayar fidyah. Sama juga orang yang menyelamatkan orang lain terpaksa berbuka puasa dengan bukan sebab kerana dia takut mudarat diri, dia takut mudarat kepada orang lain, naklah dia qada puasanya dan juga naklah dia bayar fidyah. Dan seterusnya, tajuk seterusnya, kafarah berbuka pada bulan Ramadan.
kafarah. Apa yang dimasukkan kafarah adalah kafru, menutup. Apa yang dimasukkan menutup di sini? Menutup dosa dan diberi keringanan oleh Allah. Itu kafarah. Berbeza dengan denda, berbeza dengan fidyah. Fidyah itu dimasukkan dengan denda atau tebus atau berganti. Berbeza dengan qada. Qada tu melakukan satu amalan luar daripada waktu, memang qada. Dan kafarah pula, yakni dari segi bahasanya adalah kafru, menutup. Maksud menutup di sini menutup dosa dan diberi keringanan. Ataupun kafarah ni dikatakan sebagai denda. Ataupun dari istilah syarak, yakni menunaikan kewajipan berbentuk harta atau tubuh badan, meninggalkan seorang tanggungjawab atau kewajipan hukum syarak. Itu maksud dari istilah syarak yang dimasukkan dengan kafarah. Jadi kafarah daripada perkataan kafru, yakni menutup. Maksud menutup di sini menutup dosa dan diberi keringanan oleh Allah. Ataupun dalam bahasa yang lain pula, kafarah adalah denda. Dan dari istilah syarak, kafarah yakni menunaikan kewajipan berbentuk harta atau tubuh badan, yakni meninggalkan seorang tanggungjawab atau kewajipan hukum syarak. Penyebab kafarah, apakah menyebabkan seseorang tu kena kafarah? Ini kena denda. Penyebab kafarah ialah merosakkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan melakukan jima' dengan syarat pelakunya mengetahui dirinya berpuasa, mengetahui perkara itu haram dan tidak ada rakhsah disebabkan musafir. Dan penyebab kafarah yang ada kaitan dengan puasa, seseorang itu melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan sedangkan dia berpuasa dan dia tahu dia berpuasa. Dan jika seorang tu melakukan dan seorang tu juga mengetahui melakukan perbuatan jima' di siang hari dalam keadaan berpuasa, hukumnya adalah haram. Dan jika seorang melakukan jima' itu juga tidak di dalam musafir, orang bermusafir tidak, mana dia boleh berbuka puasa. Dan berbeza di sini, yakni orang yang dia tahu dia dalam keadaan dia menjimakkan isterinya sedangkan dia berpuasa, dia tahu dia berpuasa, perbuatan itu haram sedangkan dia bukan dalam keadaan musafir. Siapa yang melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia lupa bahawa dia berpuasa ataupun jahil pengharamannya ataupun melakukannya pada puasa yang bukan puasa Ramadan ataupun sengaja berbuka tanpa melakukan jima' atau bermusafir dengan berjalan diharuskan dia berbuka kemudian dia jima', maka tidak ada kafarah ke atasnya dan dia wajib mengqadaknya sahaja. Siapa yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan umpamanya dalam keadaan lupa ataupun dia jahil pengharaman tentang haram jima' di siang hari bulan Ramadan, di mana perbuatan itu tidak berdosa dan dia wajib untuk qada sahaja. Berbeza dengan orang yang tahu hukum jima' di siang hari bulan Ramadan dan dia menjimakkan isterinya dalam keadaan dia tidak lupa, di mana perbuatan itu adalah dosa dan wajib untuk dia qada dan juga membayar kafarah dengan perbuatan itu. Dan juga seorang yang sengaja berbuka puasa. Permasalahan di sini, anda kata seorang tu dia berbuka puasa, selepas dia berbuka puasa dia melakukan jima' pada isterinya, perbuatan berbuka puasa tanpa ada keuzuran syarak berdosa. Walaupun sebegitu dia tidak dikenakan kafarah, tidak dikenakan denda. Tajuk yang seterusnya berkenaan masih dalam persoalan perbahasan berkenaan dengan kafarah. Siapa yang wajib mengeluarkan kafarah? Seorang yang melakukan persetubuhan siang hari bulan Ramadan suami isteri. Dalam perkara ini siapakah yang wajib dikenakan kafarah denda? Kafarah hanya diwajibkan kepada suami yang menjima' dan tidak diwajibkan kepada isteri ataupun wanita yang dijima'nya walaupun kedua-duanya sama-sama berpuasa. Ini kerana jenayah orang yang menjima' lebih berat, oleh itu dia dianggap orang yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan kafarah.
Yang melakukan jima' persetubuhan siang hari suami isteri, yang diwajib bayar kafarah adalah pihak suami sahaja. Apakah dia kafarah? Kafarah yang wajib kerana merosakkan puasa ialah membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki ataupun wanita. Sekiranya dia tidak mendapatnya ataupun tidak mampu melakukannya, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekiranya dia tidak mampu juga, maka dia hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Pada setiap orang miskin 1 cupak makanan asasi. Sekiranya dia tidak mampu untuk melakukan semua ini, kafarah itu tetap kekal sebagai kewajipan ke atasnya sehingga dia mampu melakukan salah satu daripadanya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, kafarah adalah denda. Dan jumlah denda tu yang macam mana? Orang yang menjima' bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan isterinya, orang laki-laki sahaja yang diwajibkan untuk membayar kafarah. Dan kadar kafarah ataupun jumlah kafarah, jumlah denda itu, yang pertama, hendaklah dia membebaskan seorang hamba yang beriman. Kalau dia tidak mampu membebaskan hamba, hendaklah dia berpuasa hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 2 bulan berturut-turut, andai kata 1 hari dia batal, dia kena ulang semula selama 2 bulan berturut-turut berkafarah. Bagi orang yang menjimakkan isterinya di siang hari. Ataupun kalau dia tidak mampu, dia hendaklah memberi makan pada fakir miskin 60 orang fakir miskin, yakni 1 orang kadar 1 cupak, yakni lebih kurang 600 gram. Dan kalau ketiga-tiga itu dia tidak mampu untuk memerdekakan hamba yang beriman, dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin kadar secupak makanan asasi ataupun 600 gram, di mana tetap kewajipan membayar kafarah itu tertanggung ke atasnya sehingga dia mampu untuk melakukannya. Dan andai kata dia meninggal sebelum dia membayar kafarah, hendaklah diambil daripada harta pusakanya untuk dibayar kafarah dahulu. Sebagaimana harta pusaka itu ataupun harta faraid, yang pertama daripada harta faraid hendaklah diselesaikan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti kafarah, seperti diat dan sebagainya. Dan yang kedua daripada harta pusaka itu hendaklah dia menunaikan hak manusia yang lain seperti hutang. Dan yang ketiga daripada harta pusaka, yang ketiga barulah dibahagikan kepada waris. Ada 3 peringkat harta pusaka ini sebelum jatuh kepada tangan waris. Yang pertama, kalau dia ada hutang dengan Allah seperti kafarah ataupun diat dan sebagainya, hendaklah dia membayar kafarah. Hendaklah harta itu diselesaikan hutang dengan Allah. Yang kedua, andai kata ada hutang dengan manusia, hendaklah dibayarkan hutang dengan manusia. Yang ketiga pula, kalau dia ada wasiat, hendaklah diselesaikan wasiat. Dan selepas itulah harta itu barulah dibahagi-bahagikan secara harta pusaka ataupun secara faraid. Itu berkenaan dengan harta pusaka. Yang ada 4 peringkat sebelum harta itu jatuh kepada tangan-tangan waris. Yang mana kesemuanya dalil berkenaan dengan kafarah ini dan kadarnya. Ada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 1834, Imam Muslim 1111, dan selain daripada mereka. Yang mana hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau yang bermaksud, suatu kami duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, musnahlah aku. Tanya baginda, kenapa kamu ini? Jawabnya, aku telah berjima dengan isteriku sedangkan aku berpuasa. Dalam satu riwayat pada bulan Ramadan. Tanya Nabi SAW, apakah kamu memiliki hamba untuk dibebaskan? Jawabnya tidak. Tanya baginda, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya tidak. Tapi tanya baginda SAW lagi, apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang fakir miskin? Jawabnya tidak. Katanya, lalu Nabi SAW diam sebentar. Sewaktu kami duduk dalam keadaan itu, datang seorang membawakan kepada Nabi SAW satu bekas yang penuh di dalamnya buah kurma.
Tanya baginda, di manakah orang yang bertanya tadi? Jawabnya, saya. Jawabnya saya. Sabda baginda SAW, ambillah tamar ini dan bersedekahlah kepadanya, dan bersedekahlah dengannya. Kata lelaki itu, apakah untuk orang lebih fakir daripadaku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada orang yang duduk di antara dua gunung yang dimasukkan ialah Madinah, keluarganya lebih fakir daripada keluargaku. Lalu baginda SAW tersenyum sehingga nampak gigi gerahamnya. Sabda baginda SAW, berilah makan ahli keluargamu. Dan dalam hadis yang panjang ini, maksud daripada hadis ini berkenaan dengan hukum kafarah dan juga kadar kafarah bagi orang yang menjimakkan isterinya ataupun melakukan persetubuhan dengan isterinya di siang hari bulan Ramadan. Yang mana masuk bulan Ramadan sahajalah, puasa dalam bulan Ramadan saja seorang yang bersetubuh dengan isteri bayar kafarah. Seorang yang puasa sunat tidak, kalau dia menjimakkan isterinya ataupun dia bersetubuh dengan isterinya, tidak wajib bayar kafarah. Yang ini wajib bayar kafarah seorang yang terbatal puasanya dengan sebab jima di siang hari bulan Ramadan sedangkan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Maknanya kafarah ini bagi orang menjimakkan isterinya terikat dengan puasa Ramadan, bukan puasa sunat. Puasa sunat tidak wajib bayar kafarah. Memang dalam hadis ini, pada satu hari datang seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dalam keadaan yang murung, dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan yang tertekan lah. Yang mana kata beliau, musnahlah aku. Orang laki-laki kata, musnahlah aku ya Rasulullah. Nabi tanya kepadanya, kenapa? Kata dia, aku telah menjimakkan isteriku sedangkan aku berpuasa. Dalam riwayat mengatakan itu adalah puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain mengatakan itu adalah puasa Ramadan. Dan lantas Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hamba untuk dibebaskan? Laki-laki itu kata, saya tak ada hamba nak dibebaskan. Nabi SAW bertanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata dia tak mampu. Nah, Nabi bertanya lagi kepada dia, apakah kamu memiliki makanan untuk disedekahkan kepada 60 fakir miskin, kadar secupak satu orang? Jawabnya tidak. Kemudian Nabi diam. Tidak lama selepas itu ada orang yang datang membawa buah tamar sepenuh bekas kepada baginda SAW. Dan sehingga Nabi kata, mana orang bertanya tadi? Orang itu kata, saya di sini ya Rasulullah. Nabi kata, ambillah tamar ini, naklah kamu sedekahkan ganti bayar kafarah terhadap kerana kamu menjimakkan isteri kamu. Dan orang itu tanya, tamar ini nak disedekahkan kepada fakir miskin ke Rasulullah? Nabi kata, iyalah. Nah, dia kata di Madinah ni tak ada orang yang lebih miskin daripada dia. Jadi Nabi pun senyum. Nabi kata, ambillah pada kamu. Maknanya dia dapat buah kurma itu sebab dia orang miskin. Sehingga Nabi SAW tersenyum menampakkan gimana benda tu menyebabkan hati baginda tercuit. Sebab benda tu macam lucu. Ini adalah merupakan sifat murah, sifat sayang, sifat toleransi Rasulullah SAW di dalam melayani akan para sahabat yang kadang-kadang bermasalah sebegini. Dan jiwa seorang yang penyayang ini nampak daripada senyumannya apabila dia melihat gelagak ataupun apa yang menimpa kepada mereka yang melakukan kesalahan ini. Walaupun sebegitu, inilah sifat yang terpuji, ini sifat yang seorang pemimpin yang hebat. Para ulama berkata, seorang fakir yang mampu memberi makan tidak boleh memberikan makanan itu kepada keluarganya. Begitu juga dengan kafarah yang lain. Apa yang disebutkan dalam hadis ini hanya dikhususkan untuk lelaki itu sahaja. Perlu diketahui bahawa orang yang berjima diwajibkan kafarah dan mengqadakkan hari yang telah dibatalkannya itu dengan berjima. Kafarah itu berulang dengan berulangnya hari yang dibatalkannya dengan berjima. Sekiranya dia berjima 2 hari pada bulan Ramadan, maka wajib 2 kafarah. Selain qadak, sekiranya dia berjima 3 hari, maka wajiblah 3 kafarah dan begitulah seterusnya. Dan orang yang melakukan jima ataupun persetubuhan di siang hari bulan Ramadan dan dia berpuasa, di mana hendaklah dia wajib untuk bayar, untuk dia qada puasanya dan wajib untuk bayar kafarah. Kafarah itu yakni memerdekakan hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu
dia beri makan kepada 60 orang fakir miskin, satu orang satu cupak. Di mana andai kata dia menjimakkan bersetubuh dengan isterinya 2 kali, maknanya 2 hari. 2 hari, bukan 2 kali, 2 hari. Maksudnya, di mana naklah dia qada sebanyak 2 hari dan juga naklah bayar kafarah. Ya, ini nisbah kepada 2 hari yang dia melakukan persetubuhan dengan isterinya. Dan andai kata dia sudah menjimakkan isterinya hari yang sama, yang sudah batal puasanya, menjimakkan isterinya lagi, di mana itu tidak dikira dua kafarah, dia hanya satu kafarah sahaja. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat bermanfaat kepada kita insya-Allah agar lebih memahami hukum hakam berkenaan dengan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.